Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlina binti Abdul Majid. Akan membentangkan iaitu pembentangan pendidikan inklusif di Malaysia. Jadi program pendidikan inklusif iaitu daripada dasar inklusif maka lahirlah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ni menempatkan murid MBK ke dalam kelas arus perdana PDP, arus perdana iaitu proses PDPC, iaitu murid yang berkeperluan khas dalam kelas arus perdana lah, itu definisi. Dan program ini berjalan dengan moto pendidikan ialah tanggungjawab semua, iaitu sebelah kanan saya ni ada slide, adalah surat perkeliling daripada KPM tentang pendidikan inklusif. Jadi senario pendidikan inklusif di Malaysia dahulunya dikenali sebagai program pencantuman yang bermula sejak 1962. Jadi bersama murid iaitu kelas ini iaitu murid arus perdana dalam bilik darjah kurikulum perdana dengan tenaga pengajar terdiri daripada guru-guru di aliran perdana. 3 pecahan program pendidikan inklusif iaitu inklusif penuh mengikuti PDPC di dalam kelas aliran perdana bersama-sama murid aliran perdana. Inklusif separuh mengikuti PDPC di dalam kelas aliran perdana bersama-sama murid aliran perdana pada masa tertentu sahaja. Jadi inklusif tempat integrasi iaitu belajar di dalam kelas khas bersama-sama rakan-rakan yang mereka juga murid-murid khas di sekolah aliran perdana. Jadi rentetan sejarah program pendidikan khas integrasi pada tahun 1920-an, sekolah cacat penglihatan dan sekolah cacat pendengaran. Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bahru, kanak-kanak buta. Pada 1948, Deklarasi Hak-Hak Kemanusiaan Sejagat dalam Persidangan Dunia bertemakan pendidikan untuk semua di Geometry, Thailand. Pada tahun 1949, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengisytiharkan hak kanak-kanak istimewa. Pada 1954, Sekolah Persekutuan Kanak-kanak Pekak ditubuhkan di Pulau Pinang. Akta Pelajaran Dasar Pendidikan Khas dalam bahagian 1 tafsiran, sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya. Pada tahun 1978, program pemulihan ke atas pelajar Lembam dan 1988, program untuk kanak-kanak berdalah pembelajaran. Kini pendidikan khas di bawah tanggungjawab 4 kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia. Perancangan dan pelaksanaan. Di sini saya akan paparkan langkah-langkah pelaksanaan iaitu program pendidikan inklusif di peringkat sekolah. Yang pertama, memilih murid mengikut kriteria yang ditetapkan oleh pihak MBK iaitu murid berkeperluan khas. Yang kedua, penempatan murid melibatkan pihak MBK sekolah dalam sekolah lah, pada peringkat sekolah. Dan di sebelah kiri slide adalah carta alih proses penempatan murid. Dan seterusnya penglibatan guru arus perdana dalam proses PDPC. Yang keempat, PDPC menggunakan sukatan pelajaran PPKIBP. Yang kelima, pentaksiran iaitu menduduki peperiksaan awam seperti biasa, iaitu calon CBK. Seterusnya iaitu faktor kejayaan. Itu faktor kejayaan ada di sini jawatankuasa program PPI sekolah, prasarana dan peralatan, lepas tu kerjasama pintar, perkhidmatan sokongan, peranan dan tanggungjawab KPN, JPN, PPD dan sekolah. Kekangan dan cara mengatasi.
Okey, jadi kurang faham tentang PPI, iaitu pendedahan melalui media, sikap murid, iaitu cara mengatasi dia, sesi kaunseling, kurang prasarana, iaitu cara mengatasinya ialah bantuan kerajaan, kesediaan guru dan cara mengatasinya ialah LDP. Okey. Jadi di sini saya paparkan iaitu program pendidikan inklusif di Sekolah Rendah Islam Al-Ihsaniyah tempat saya bertugas, iaitu seorang murid berkeperluan khas, masalah dia penglihatan, iaitu nama dia Muhammad Haziq. Okey, Muhammad Haziq ni dia telah belajar di Sekolah Rendah Al-Ihsaniyah daripada darjah 1 hingga tahun 6. Jadi adik Muhammad Haziq ni telah mengikuti program pendidikan inklusif. Masalah adik Haziq ni ada masalah penglihatan, iaitu kalau di gambar ni kita nampak mata dia sebelah kanan, okey, tidak boleh fokus dan bergerak-gerak ke arah yang lain. Jadi untuk menumpu perhatian untuk fokus belajar, adik Haziq dia meletakkan tangan untuk menutup mata kanannya supaya mata kirinya boleh fokus untuk belajar. Jadi guru juga menyediakan bahan untuk adik Aziz untuk memudahkan dia belajar bersama dengan rakan-rakan yang lain. Okey, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini ialah proses penerimaan ilmu yang berlaku dalam setiap detik. Proses ini bukan sahaja secara formal dalam bilik darjah, malahan berlaku dalam kehidupan harian murid di rumah. Okey. Dan kesimpulannya, secara keseluruhannya untuk memastikan program ini berjaya, haruslah memberi kefahaman yang jelas tentang program kepada seluruh masyarakat. Itu apabila masyarakat faham program ini, automatik sokongan padu akan terbina pada pihak pelaksana, harus melaksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti, maka lahirlah modal insan yang gemilang. Sekian, terima kasih.